sekalian umat aku akan masuk ke dalam syurga, melainkan orang yang tak mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita kasihi pemimpin negeri Kelantan, yang amat berhormat Datuk Panglima Perang Menteri Besar sekalian, pimpinan-pimpinan kanan negeri Kelantan yang telah disebut, dimaklumkan sebelum ini, yang kita tunggu-tunggu, Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad, hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya. Kita sebenarnya selalu diizinkan oleh Allah berada di tempat yang baik, berada di dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi diizinkan Allah berada di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru Kelantan dalam program yang dianjurkan oleh Kerajaan Kelantan, Bicara Da'i Nusantara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh di sisi Allah yang akan memenuhkan buku catatan amal kita, insya-Allah. Kita harapkan sangat apa yang kita buat ini memberi kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Apatah lagi ketika kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, membawa amal soleh untuk kita ditimbang di atas neraca. Mudah-mudahan mendapat keredaan Allah. Saya mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih pada Kerajaan Negeri Kelantan, kepada pimpinan-pimpinan negeri, dan khususnya kepada sekalian rakyat Kelantan yang sentiasa memberi sokongan atas program-program agama, program-program akhirat yang dianjurkan di negeri Kelantan. Tahniah. Dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Sekalian umat aku akan masuk ke dalam syurga, melainkan orang yang tak mau masuk. "May ya'ba ya Rasulullah?" Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk ke dalam syurga?" Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang patuh pada perintah aku, dia akan masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa yang enggan patuh kepada perintah aku, sesungguhnya dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah, semua orang Kelantan akan masuk ke dalam syurga. Orang Pasir Mah masuk syurga. Orang Tanah Merah akan masuk syurga. Orang Kuala Krai, orang Kota Baru, orang Riau, orang Terengganu. Seluruh umat aku, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam syurga. Tetapi masuk kita ini ialah dengan jalan yang telah disyaratkan oleh Allah. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kepada mereka inilah yang mendapat syurga yang berlari air-air sungai di bawah maligai-maligainya. Bukanlah sekadar syurga itu didapat dengan logo-logo ataupun sekadar dengan cakap-cakap untuk masuk syurga, tapi dengan iman dan amal yang soleh. Kalau kita tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka janji Allah di dalam Al-Quran bukan jalannya ke syurga, bahkan ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kata pepatah Arab, "Tarjun najah walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas." Kamu berkata kamu hendak kepada jalan kemenangan, tetapi kamu tidak duduk pada jalan kemenangan. Sesungguhnya kapal tidak akan berjalan di atas darat. Alhamdulillah, kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi sebut di dalam hadis-hadis sahih, "Ala faratukum bil alal haudi
Aku menunggu kamu semua di atas kolam Kausarku. Yakni Nabi SAW menunggu kita semua di kolam Kausar di hari kiamat sebelum masuk ke dalam syurga. Pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu akan memanggil umatmu dekat kolam Kausarmu sebelum masuk ke dalam syurga? Kerana ramai di kalangan umatmu yang tidak sempat dengan kamu, ya Rasulullah. Kami, ya Rasulullah, kamu bolehlah panggil, kamu kenal. Kami sentiasa bersama dengan kamu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan lainnya yang selalu dengan Nabi, bolehlah Nabi panggil. Apa hal dengan orang Kota Baru? Nabi tak pernah tengok orang Kota Baru. Macam mana Nabi nak panggil? Sedangkan disebut dalam hadis, Nabi tunggu di kolam Kausar. Bila melintah umat Nabi, Nabi kata, ya ummati akbil, halumma, datang ke sini. Datang ke sini minum pada kolam Kausarku. Bagaimana orang Pasir Mah? Macam mana orang Jeli, orang Musang? Macam mana orang Tanah Merah? Orang Macang dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, jika kamu ada seekor kuda putih yang bercampur dalam kuda-kuda yang berwarna hitam, adakah dapat kamu kenal akan kuda kamu? Maka jawab sahabat, kami kenallah kerana kuda kami berwarna putih. Maka begitulah aku akan kenal sekalian umat aku, walaupun aku tidak sezaman dengannya. Ghurran muhajjalin, bekas yang bercahaya pada muka dan tangan mereka, kerana mereka mengambil wuduk untuk mengerjakan solat. Maka kita alhamdulillah sebagai orang mukmin, kita akan mempertahankan solat 5 waktu kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti itulah syaratnya. Beriman kepada Allah, lakukan amal soleh. Dengan 2 perkara ini, kita akan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat kolam Kausar, dapat minum pada kolam Kausar, meniti di atas sirat, masuk ke dalam syurga Allah yang Allah janjikan kepada sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah. Takutlah kita semua kepada neraka Allah. Kerana takut kepada neraka Allah itulah menyebabkan kita akan melakukan perkara-perkara yang menjadikan jalan kita kepada syurga Allah semakin ringan dan semakin mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu semua kepada Allah, taatlah kamu semua kepada Rasul, dan taatlah kepada orang-orang yang menjaga urusan kamu. Wajib kita taat kepada perintah Allah dan Rasul, yang ini patuh kepada ajaran agama Islam. Itulah makna taat kepada perintah Allah, perintah Rasul. Hari ini, akhir-akhir ini, Allah uji kita dengan macam-macam perkara yang berlaku di atas muka bumi Allah ini. Kita lihat benda yang belum pernah kita lihat. Kita dengar benda yang belum pernah kita dengar. Macam-macam ada yang berlaku yang tak masuk akal. Isteri bunuh suami, suami bunuh isteri, anak bunuh ibu bapa, bapa bunuh anak, anak berpakat bunuh mak dan sebagainya. Orang-orang Islam bercakap perkara-perkara yang menyebabkan mereka kekal di dalam api neraka wal-iyazabillah. Mereka mempersendakan Islam, ada yang mengutuk Nabi, ada yang mempersendakan Allah dan sebagainya. Inilah ujian yang menunjukkan benarnya bahawa Nabi pernah bersabda, umat aku pada akhir zaman yusbihu amina yang yumsi kafira. Umat aku pada akhir zaman nanti pada paginya masih beriman, tapi menjelang hari petang dia sudah kafir kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mempertahankan agama, mempertahankan iman kita sampai kita menutup mata dipanggil oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya faham ramainya malam ini dan saya nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada penganjur kerajaan negeri. Hampir ratusan ribu berkumpul pada malam ini. Allah Rabbi, dalam keadaan Kelantan dilanda banjir, hujan turun, masih lagi ratusan ribu. Hari ini saya dipahamkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Menteri Besar Kelantan melawat mangsa banjir Kelantan di
apa benda ni di Rantau Panjang, di Sempadan, 21,000 lagi yang masih berada di pusat-pusat perpindahan banjir. Kita doakan agar Allah mudahkan urusan mereka. Dan kita telah bersemayang hajat tadi beramai-ramai agar Allah pelihara negeri Kelantan daripada musibah. Dan musibah yang paling kita bimbang ialah terhakisnya akidah umat Islam, rosaknya pegangan umat Islam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, yang sebenarnya pada malam ini yang kita datang beramai-ramai, sanggup kita menempuh hujan lebat dan sebagainya untuk melihat seorang yang telah lama tidak datang kepada kita. Saya pun baru jumpa tadi 4-5 tahun tak jumpa beliau. Alhamdulillah, negeri Kelantan menghimpunkan kami semula telah bertahun-tahun tidak bertemu. Kita nak dengar pada malam ini lebih panjang ulasan daripada yang dia datang 5 tahun lepas. Kerana itu saya rasa saya nak pendekkan akan ucapan. Mudah-mudahan dengan pendekkan ucapan, Dr. Abdul Samad ni akan memanjangkan ucapannya sebagai tambahan yang telah dikurangkan oleh saya. Yang saya sebenarnya rasa segan. Bila Ustaz Abdul Samad ada di belakang saya nak baca hadis pun rasa segan. Nak baca ayat Quran pun rasa hormat kepada beliau. Jadi mudah-mudahan beliau akan berucap lebih panjang dan lebih bertenaga pada malam ini. Sebelum daripada itu, 5 minit daripada sekarang sebelum beliau datang, saya mengambil kesempatan mewakili kerajaan negeri melancarkan pungutan derma dalam hujan-hujan gerimis rahmat daripada Allah, melancarkan kutipan derma untuk saudara kita yang sedang diazab, sedang diserang, sedang dizalimi di bumi Palestin. Petugas-petugas adik sukarelawan muslimin dan muslimat untuk bergerak seluruh pelosok stadium membuat kutipan, hanya membawa uncang yang berwarna merah seperti ini saja yang rasmi, yang boleh mengutip derma. Tolong bagi lebih sikit kerana keadaan semakin tenat di bumi Palestin. Kita akan hantar sumbangan tuan-tuan dan puan ke Palestin dengan kadar yang segera. Sila bergerak sekarang. InsyaAllah Ustaz Abdul Samad bersedia 5 minit daripada sekarang. Allahu Rabbi. Kita nak dapat menjadi hamba Allah. Tapi hamba Allah bukan sekadar ucapan. Hamba Allah yang kasih kepada Islam. Bukan sekadar ucapan kasih kepada Islam. Tapi kita sanggup menyambung nyawa untuk agama kita Islam. Kita sanggup menghabiskan harta benda kita untuk agama kita Islam. Kerana Islamlah nikmat yang paling besar yang Allah beri dan anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah. Bergerak sampai seluruh pelosok stadium untuk memungut derma. Semua sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini kita akan hantar ke Palestin. Allahu Rabbi. Sudah puluhan ribu umat Islam Palestin yang terbunuh kehilangan nyawa. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan akan meringankannya. Allahu Rabbi. Alhamdulillah. Saya seronok kalau datang ke Kelantan. Melihat orang-orang Kelantan ni kalau program-program agama tak pernah mengecewakan. Sampai beribu-ribu. Kuliah bulanan saya di Kelantan sudahlah masuk 8 tahun atau 9 tahun. Tak pernah kurang orang. Tak pernah kosong orang. Beribu-ribu inilah berkatnya bumi Kelantan Darul Naim. Allahu Rabbi. Kita ada kepimpinan ulama. Untuk memimpin negara tidaklah disyaratkan seorang ulama. Tapi umara itu hendaklah sentiasa bersama dengan ulama. Jika pemimpin negeri itu bukan seorang ulama, dia seorang yang bijak pandai yang bukan daripada kalangan ulama, maka yang sepatutnya dia bersama dengan ulama-ulama. Mendengar hukum, menjelaskan hukum, mendengar nasihat daripada ulama. Kerana innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja hamba Allah yang takut kepada Allah ialah para alim ulama, yakni mereka yang kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf anda yang tidak mengambil masa yang panjang untuk berucap pada malam ini kerana melihat keadaan cuaca yang tak menentu,
untuk memberikan ruangan yang lebih luas kepada Ustaz Abdul Samad yang kita kasihi. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat dan faedah daripada tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad nanti. Betullah kata pepatah Arab, iza ja'al ma' batalat tayamum. Apabila datanglah air, maka batallah tayamum. Saya mengundur diri, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis kita dan memanjangkan umur Ustaz Abdul Samad agar terus dapat menyampaikan tausiah dan tazkirah kepada kita semua untuk kembali niat kepada akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan untuk meminta sekalian hadirin bertakbir membesarkan Allah 3 kali kerana Allah memberi kita hidayah yang sangat besar, iaitu hidayah beragama Islam. Bayangkanlah kalau kita dilahirkan oleh keluarga Buddha, keluarga Majusi, keluarga Kristian, wal-iyazabillah. Tapi Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam. Allah kurniakan kita Islam. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Firman Allah, hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah kerana Allah telah memberi hidayah kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Seluruh stadium takbir. Takbir.